Firman Allah, fala takhshawun nas, maka janganlah kamu takut akan manusia wahai orang Yahudi, dalam nak menzahirkan hukum sebenar, yakni tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukum rejam yang ada di dalam Taurat itu. Allah Subhanahu wa taala sebut kata apa? Takutlah pada Allah, jangan takut manusia. Habang hak betul. Taurat ada tak ada cerita pasal Nabi Muhammad? Ada, habang. Tapi ulama-ulama dia potong ayat tu. Ayat yang cerita tentang Nabi Muhammad, dia potong. Hak orang bawah ni, depa habang kata tak ada. Ayat kita tak cerita pun tentang Nabi Muhammad nak mai. Depa kata lagu tu. Walhal dalam Taurat yang original ada tak ada cerita Nabi Muhammad? Ada. Ada orang tertentu dalam kalangan ulama dia yang pindah benda tu, yang potong buang ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dia potong. Maka orang tu jawab depan Allah esok. Seperti mana dalam Taurat ada hukum yang menceritakan tentang kalau orang yang dah kahwin, dah berumah tangga, lepas itu pergi berzina, Taurat kata hukum dia apa? Rejam dengan batu sampai mati. Dia pindah. Dia kata sebat saja. Orang yang pindah tu jawab depan Tuhan esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, fala takhshawun nas, jangan takut manusia, wakhshawni, tetapi takutlah olehmu akan aku, yakni akan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal menyembunyikan hukum di dalam Taurat yang sebenar itu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilah. Ini warning ni bukan kepada Yahudi saja, tapi kepada semua orang. Tuhan kata apa? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu tukar segala ayat aku, Tuhan kata, dengan kerana nak mengambil harga dunia yang sedikit. Hang terpilih jadi ulama, orang bagi gaji bagus dekat hang. Jangan kerana gaji dan juga grade yang orang bagi dekat hang, hang tak mau cakap betul apa yang Quran kata, tak berani nak cakap. Pasal apa? Takut saat lagi cakap benar, orang buang, tak bagi duduk dah bangku tu. Maknanya apa? Hang jual ayat Quran dengan gaji yang sikit. Hang dapat 12,000 sebulan, itu bukan harga hang nak bayar bila kena masuk neraka esok ni. 12,000 sebulan kali 12 bulan kali 20 tahun duduk di bangku tu. Banyak tu kalau hang nak tolak dekat Tuhan, ambil balik, bagi saya keluar neraka, Tuhan tak terima. Bukan tak terima banyak tu. Kalau kekayaan yang ada atas muka bumi ni semua ni hang punya, hang nak tolak balik dekat Tuhan, minta keluar neraka, Tuhan tak terima. Apalah sangat gaji hang dapat sebulan berapa, setahun berapa, 10 tahun hang duduk bangku tu, dengan kerana tu menghalang hang daripada cakap benar. Apalah sangat benda tu. Tuhan kata apa? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ingat Tuhan kata, jangan jual ayat aku dengan sedikit bahagian dunia yang hang nak ambil. Warning ini bukan kepada Yahudi, tetapi bi'umumil lafzi, berdasarkan kepada umum ayat, dia kena kepada semua orang sehingga hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kamu ambil akan dia, yakni akan harta dunia yang sedikit itu, dan kamu sembunyikan yang hak. Hak sebenar Quran kata, hampa sengak tutup mulut tak abang, kerana kedudukan yang kamu dapat. Kemudian Tuhan kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini yang takut ni. Tuhan kata apa? Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan barang yang telah diturunkan oleh Allah, maka bermula mereka itulah kafir sekaliannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada perincian pada ayat ini, ada detail pada ayat ni. Dalam tafsir dia kata apa? Kalau kita tak menghukum kerana satu, ada kuasa, tapi saja kita engkar benda tu. Kita pegang kuasa, kuasa ada kat kita. Kalau kita nak implement undang-undang syariah, kita boleh buat pasal kita ada kuasa, tapi kita engkar, kita tak mau. Yang kedua,
dengan memandang hina kepada hukum Allah. Kafir, dia kata. Kalau tak buat ni pasal apa? Pasal kita mengingkari kewajipan benda tu. Kita kata benda ni tak wajib Kita ingkar kewajipan perintah itu. Dan yang kedua pasal apa? Sekali dengan hati kita. Hati kita ni Tuhan tahu. Orang tak tahu, Tuhan tahu. Hati kita ni memandang hina, memandang jelek kepada hukum Allah. Kita bila bercakap pasal potong tangan, bercakap pasal nak rejam dengan batu, hati kita ni, hati meres hati ni. Ini problem. Hati ni dia ada satu, dia kata tak boleh undang-undang ni mana boleh buat. Dia ada macam tu dalam hati dia. Dia memandang hina kepada hukum Allah. Kafir. Sebaliknya, dia kata kalau sekiranya dia tidak melaksanakan hukum tu, dia ada kuasa, tapi dia tidak melaksanakan hukum yang Allah suruh ni. Pasal apa? Bukan pasal dia engkar. Hati dia kata benda ni memang ayat Quran, memang kena buat. Dia kata. Cuma, dia main cuma. Cuma apa? Mungkin belum time, dia kata. Kita perlu lagi masa untuk bagi faham dekat orang. Misalnya, benda ni hati meres hati ni Tuhan tahu. Ni, orang yang pegang kuasa ni, apa duk ada dalam hati dia? Kalau dalam hati dia, memang dia ada ingat nak buat. Tapi dia kata kita nak buat ni nanti sah. Kita nak sikit masa lagi. Kita nak cari kepakaran untuk orang laksanakan benda ni dan sebagainya. Kalau macam tu, dia tidak mengingkari wajibnya benda tu. Dia tak engkar dan dia tak pandang hina kepada hukum Tuhan. Cuma dia duk ingat macam tu. Kalau buat dalam keadaan tak ready ni, takut jadi duduk, orang ini fasik dan zalim. Berdosa. Berdosa. Fasik dan zalim. Nampak tuan-tuan? Nak lari tak boleh. Cerita dia nak kena buat, dan la ni nak kena start. Nak kena buat dengan cara yang kena dah lah, macam saya abang dalam kuliah yang lepas tu lah. Kita kena start dah lah ni bagi explanation kepada rakyat. Kena start dah lah ni. Merdeka dah berapa bulan tu? Lama dah tuan-tuan. Kita kena dah start lah ni ambil satu prime time dalam TV. Prime time ni bila tuan-tuan? Masa slot Maharaja Lawak tu. Ya Allah, prime time pergi bagi dekat Maharaja Lawak. Tak bolehkah masa tu, prime tu isikan dengan penerangan tentang hukum Al-Quran. Terang. Bukan kepada orang Melayu saja, kepada orang bukan Islam pun. Mereka pun nak tahu, mereka nak faham betul-betul. Ambil masa tu. Dalam TV, prime time, masa yang prime ni, yang mahal ni, yang Petronas duk masuk iklan bayar berjuta tuan-tuan ni. Nak keluar iklan Petronas, masa berita buletin utama tu, juta kena bayar. Pasal apa? Pasal prime. Masa tu masa orang tak mengantuk lagi. Masa tu masa orang tengah segam. Masa tu masa orang tak main kuliah tengok TV. Orang main kuliah tak ada tengok je lah kan, berita apa-apa semua tak ada lah. Ni hak tak main kuliah masa tu dia nak tengok TV. Masa tu mau explain pasal apa? Pasal hak main kuliah padan dengan ustaz explain. Geng hak tak main kuliah ni bagi TV explain dekat mereka. Nampak tak apa yang saya cuba nak abang ni? Kalau tak nampak, saya nak pergi berdiri pula abang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So apa yang perlu buat? Peruntukkan satu prime time, satu masa yang utama, slot in, masukkan slot ni. Cari satu orang yang betul-betul pakar di dalam perundangan Islam, dan dia bukan pakar saja, dia mempunyai kemahiran, mempunyai skill untuk nak explain bagi orang faham. Dan explanation ini mesti dibuat dalam berbagai bahasa. Orang Melayu nak dengar hak cakap Melayu punya. Orang yang faham bahasa Mandarin, dia nak dengar explanation dalam bahasa Mandarin. Orang yang
Faham bahasa Tamil, kena bagi orang yang boleh bercakap Tamil, yang pandai terang. Itu baru nampak serius. Kata kita ke arah nak mendaulatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa pun tak boleh query kita. Siapa pun tak boleh mempertikaikan keikhlasan hati kita. Kita buat tu memang orang tahu, kata ni sungguh-sungguh nak bagi orang faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak cukup dengan tu, slot masuk lagi drama yang dalam drama tu nak habaq kepada orang ramai ni keburukan minum arak, keburukan berjudi. Buat drama macam tu. Dan drama ni juga mesti dalam pelbagai bahasa. Yang bahasa Melayu, yang bahasa Cina, yang bahasa Tamil, semua ni buat drama tu yang kesudahannya orang akan faham, kata arak ni tak bagus. Oleh kerana arak ni tak bagus, kalau orang pergi buat juga benda ni, dia pergi minum juga arak, ini hukuman dia. Tuan-tuan, mereka yang bukan Islam ni, kalau mereka faham benda ni, tak ada masalah. Mana satu orang bukan Islam yang suka rumah tangga dia kucar kacir? Tentu pergi tanya satu perempuan yang bukan orang Islam, sukakah dia kalau suami dia keluar pergi yamsing? Tahu yamsing? Suami dia keluar pergi tani. Tahu tani? Suami mereka keluar pergi kedara harak, pergi yamsing, pergi tani, balik main rumah jadi samsing. Balik main ketuk pintu, bukan ketuk, rimbuk. Bini main buka lambat, terus rimbuk bini, terpelantin, tersandang di tonggeng dapur tu. Pasal apa jadi macam ni? Kerana minum arak, hilang kewarasan. Mana ada satu manusia, tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, yang laki dia pergi main judi, habis duit, balik bebai di rumah. Balik main di rumah, rabut, rantai barang kemas bini, lurut habis gelang-gelang bini, pergi lempak pajak gadai, ambil duit, pergi berjudi, kalah lagi, balik main, bini buka mulut kata, abang, susu anak habis, pang, dia bagi bini dah terpelanti bidindin, melekat. Macam gambar kartun tu. Mana ada satu perempuan, tak kira apa agama, tak kira apa bangsa, suka rumah tangga jadi macam tu. Manusia kalau dia waras fikiran, dia suka rumah tangga dia elok, rumah tangga dia bersih daripada masalah minum arak, rumah tangga dia bersih daripada amalan judi. Pasal benda-benda ni boleh membawa kepada porak-poranda rumah tangga dia. Jadi hukum Islam ni cukup bagus. Bagus bukan untuk orang Islam saja, bagus untuk semua orang. Derah tu kira derah tu. Tu kira derah tu. Kalau tak faham lagi, ya Allah, tuan-tuan. Bulan Januari tutup kuliah sini. Tak mau main, leceh. Nampak tak tuan-tuan? Apa yang kita nak abang ni apa dia? Apa yang Allah suruh abang. Pasal apa? Pasal akibat dia kita baca di sini. Tuhan kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak hukum dengan hukum yang Allah buat turun. Yang Allah buat turun maksudnya apa? Hukum Quran. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Quran, kalau dia tak menghukum tu kerana dia mengingkari wajib benda tu dan dia memandang hina kepada hukum Quran, fa ulaika humul kafirun. Mereka itu menjadi kafir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.